Kira kat situ habis. So saya nak buat cerita isu ampang ni. Saya sebenarnya mula malas lah nak bawa isu ampang ni sebenarnya. Tapi disebabkan ramai sangat bertanya, saya kata move on je lah, move on saja. Lepas ni saya ada di TikTok, saya akan ada di TikTok. Saya kata move on saja. Jadi saya bawa jugalah. Ada dua watak yang akan menceritakan. Saya tak cerita, saya terlibat. Okey. Secara backgroundnya, Ampang hari ini telah declare ultimate menang sebagai ketua cabang. Hans kalah. Walaupun 4 kali proses pemilihan parti, 4 kali, bukan sekali tuan-tuan, 4 kali. 2 kali pemilihan parti, 2 kali kira undi ragu, 3 kali Hans menang. Tetapi akhirnya ujung-ujung keluar result ultimate menang. Kenapa? Apa yang berlaku ni? Tak faham. Kita cerita. Dan saya terlibat secara langsung sebab pemilihan parti pertama saya tak terlibat lah sebab saya di Sarawak. Di Sarawak ni pada masa itu kan, untuk kita nak tolong Sarawak. So pemilihan parti kedua dan Hans kalah pada masa itu dengan Daeng. Kemudian didapati Daeng ada masalah politik wang. Dia dilucutkan jawatan sebagai dia dinafikan hak untuk bertanding, dia ditarik hak untuk bertanding. Daripada situ akhirnya apa yang berlaku, dia tak boleh bertanding dalam pemilihan yang kedua. So berlaku pemilihan kedua. Pemilihan kedua daripada 7 5 calon. Daripada mula-mula ada 7 calon, 5. Satu dah dibuang, Daeng. Satu lagi tarik diri, Haji Alim, Abang Alim. Hingga tinggal 5. So Hans yang pertama, ultimate yang ke-7, calon nombor 7. So berlaku pertandingan. Dan bila berlaku pertandingan, saya ada the moment dinyatakan bahawa Ampang akan bertanding semula. Saya call Hans Isaac. Saya kata, bro, I want to help you. I want to help you Ampang. I want to be part of your team. Saya lead untuk bilik gerak kerja. Saya yang cari tempat, bukan saya seorang lah, kawan-kawan pun ada membantu. Masuklah Syarom ni, Syarom, AJ, Nat, Seri Kandi, ramailah membantu pada masa itu. Kita buat kerja. Kiraan pertama menang, tuan-tuan. Tak puas hati. Dia orang tak puas hati. Kiraan pertama menang by 2 undi. Minta buka undi ragu. Buka undi ragu, menang. Buka undi ragu kedua, tak puas hati. Oh, tiba-tiba ada pula data lain datang. Oh, kata dia menang pula. Buka undi ragu kedua, menang lagi. Oh, tiba-tiba dia kata undi ragu dibatalkan. Sekarang ni balik pula kepada result yang lain yang tak ada pun dalam awal-awal, akhirnya menang. Okey, kita baca. Dan bukan saya, sebab saya ada kat situ, saya ada dalam undi ragu, saya kiraan undi ragu, saya boleh bercerita sebab saya ada kat situ. Ada juga orang komen-komen, alah memandai lah Iswardini. Aku ada kat situ lah. Aku terlibat sekali dalam proses ni. Tetapi kalau saya cerita bias pula, ini yang bertanding Syarom ni bertanding naib ketua cabang. Lepas ni saya akan tunjuk JPP yang tulis. JPP ni antara yang mengira undi. Okey, kita baca tentang Syarom Hassan. Dia kata, hari ini ramai yang menanyakan apa sebenarnya yang berlaku mengenai isu pemilihan cabang di Ampang. Saya cuba sampaikan mengikut kronologi supaya lebih mudah difahami. Secara umumnya, ramai yang telah sedia maklum bahawa pemilihan parti pertama telah dimenangi oleh seorang calon, namun beliau digugurkan atas politik wang. Sebagai calon yang memiliki undian tertinggi dan kedua tertinggi, Datuk Hans boleh saja diangkat mengisi jawatan ketua cabang Ampang. Tetapi jawatan kuasa pemilihan parti JPP mengambil keputusan untuk mengadakan pemilihan semula untuk memilih barisan kepimpinan cabang Ampang yang baru. Sepatutnya boleh angkat Hans je. Tapi diorang decide nak juga apa orang kata buat pemilihan semula. Okeylah. Sorry. Nak juga buat pemilihan semula kan? Okey. Nak juga pemilihan semula. Okey. Keputusan menyebelahi. Pemilihan kedua ni, keputusan menyebelahi Datuk Hans Isaac apabila berjaya mendapat undian tertinggi sebagai ketua Ampang, cabang Ampang dengan majoriti tipis sebanyak 2 undi. Seperti dalam gambar rajah di bawah. Kalau kita tengok, menang 748, 746. Okey. Okey. Memandangkan perbezaan yang tipis, undian ragu dibuka atas permintaan wakil calon kedua-dua belah pihak. Okey, menang Kena ingat menang So bila menang, seorang sebelah minta supaya buka undi ragu. Okey, kita akur. Untuk maklumat, undi ragu boleh dibuka untuk pengiraan sekiranya perbezaan undi adalah kurang 2% dan ianya termaktub sebagaimana dalam peruntukan pemilihan parti 2022. Ya, memang ada. Syukur selepas melalui proses pengiraan undi ragu, Datuk Hans telah diumumkan sebagai pemenang dan kelebihan 8 undi. Saya kira, tuan-tuan.
Saya yang kira. Saya ada kat situ. Tangan menggeletar sebab saya ada masalah jantung. Dan mempunyai baki lebihan. Dia dah lah. Kira-kira tu ada 8 undi dan ada 50 lagi tak buka. Undi tak buka, ada balance 50. Tak buka 50 pun dia leading 8 undi. Bayangkan, tak buka lagi 50 ragu tu, dia dah leading 8 undi. Dan ada baki 50 yang belum dibuka. Saudara Ultimate pula telah membuka semua undi ragu yang beliau ada. Baki 50 undi ragu yang tidak dibuka selepas kedua-dua belah pihak bersetuju untuk tidak meneruskan kiraan dan memilih untuk menandatangani borang deklarasi serta saudara Ultimate menerima kekalahan tersebut. Maksudnya Hans menang. Selepas proses pengerahan undi selesai, pihak Datuk Hans Isaac menanti dengan penuh sabar keputusan rasmi sebagai ketua cabang dari JPP. Namun pengumuman yang ditunggu tidak kunjung tiba. Sebaliknya, sekali lagi JPP telah membuat panggilan telefon memohon Datuk Hans Isaac dan pasukan hadir. Pasukan sayalah salah seorangnya, bagi mengira lebihan 50 undi yang masih belum dibuka. Alasan yang dimaklumkan ialah selepas audit forensik dijalankan, saudara Ultimate didapati mendahului dengan 3 undi. Audit forensik. Kami tak nampak pun audit forensik kita, tuan-tuan. Tak ada laporan, tak ada berita. Tiba-tiba ada orang yang kami tak kenal kata, dia menang 3 undi. Okey? Manakala 14 undi Datuk Hans telah ditolak, yang dikatakan hadir dari undian cabang-cabang lain. Sesuatu ini menimbulkan pertanyaan. Tangan gaib? Ya, ada tangan gaib. Akord dengan arahan JPP, Datuk Hans pergi dan kembali ke HQ bagi mengira baki lebihan. Pelbagai drama dan ketegangan berlaku. Saya boleh kata memang bising masa tu. Dan dari pihak Ultimate yang menyebabkan proses pengiraan tertunda hampir setengah jam. Akhirnya kalimat syukur diucapkan setelah 50 undi ragu yang dibuka. 5 daripadanya telah diterima, menyebabkan Datuk Hans sekali lagi menang dengan majoriti 2 undi. Setelah melalui 2 kali sesi pemilihan dan 2 kali sesi kiraan undi ragu, Datuk Hans tetap menang jawatan Ketua Cabang Ampang. Di sinilah persoalan mula wujud. Mengapa kemenangan Datuk Hans dinafikan dan kemenangan tersebut diberikan kepada Ultimate? Walhas setiap proses, baik daripada pemilihan, undi ragu, adalah dengan kehadiran pihak JPP dan dijalankan dengan telus. Di sini saya dan kawan-kawan mempunyai beberapa pertanyaan. 1. Mengapa JPP mengambil masa dan tidak mengumum keputusan pemilihan Ampang walaupun pengiraan undi telah dimenangi oleh Datuk Hans dan disaksikan sendiri oleh JPP? Kedua, kami difahamkan bahawa sistem adil ini boleh mengakses dan mengasingkan undian dari cabang lain dan undian yang dimasukkan tidak akan dimasukkan ke dalam peti undi sistem. Oleh hal demikian, kenapa 14 undi ini tidak ditolak jika undian tersebut sama sekali tidak dimasukkan dalam peti undi? Isu ini perlu dijelaskan, apatah lagi sekiranya undi ragu ini dan undi ragu bawah 3 minit ditolak. Ini bukan seampangnya seluruh Malaysia. Undi ragu 3 minit semua ditolak. Bukan undi ragu, sebenarnya undi bawah 3 minit semua kena tolak. Sebab itu Rafizi hilang 9,000. Sebab itu kenapa Roziah kalah. Padahal sebenarnya kalau ikut kiraan awal, Roziah menang. Roziah kalah. Kerana apa? Kerana undi 3 minit semua ditolak. Tak ada explanation, no justification. Tolak terus bawah 3 minit. Kenapa is bawah 3 minit? Mana aku tahu, kau tanyalah forensic audit tu. Penolakan 14 undi perlu diteliti semula. Ketiga, mengapa JPP memilih untuk bersetuju sedangkan dengan jelas JPP mengetahui situasi sebenar di Ampang? Persoalan ini perlu dijawab kerana secara teknikal telah wujud ketidakadilan dan terdapat unsur keraguan dari aspek integriti dan accountability. Mengenai kenyataan yang dikongsikan oleh saudara Iswardi Morni, ni Iswardi Morni, pada pagi tadi hakikatnya adalah satu kebenaran. Sejak dari awal, pasukan Datuk Hans Isaac bukan saja menghadapi penentangan dari kiri, kanan, depan, belakang, tetapi juga daripada pihak atasan. Jadi kisah tangan gaib dan wahyu itu adalah benar. Ini keputusan dia. Saya bawakan saudara Amizuddin bin Ahmad, Din. Saudara Din. Dia ni JPP yang ada pada malam kiraan kedua-dua undi ragu. Pada hari kedua, kali kedua pengundian di Ampang, Den ni ada, Amizuddin ni, orang lama parti PKR. Siapa tak kenal tak tahulah. Orang lama. Den Binjai. Siapa tak kenal Amizuddin mungkin kenal Den Binjai. Inilah dia. JPP ni.
dia menulis, apa yang ditulis oleh Saudara Syahrum yang tadi saya baca tadi adalah kisah benar. Apa yang ditulis oleh Saudara Barok adalah kisah benar yang berlaku di Ampang. Sepanjang ni JPP ni bukan calon, bukan Hans, bukan Iswardi Sepanjang perjalanan undian semula, wakil auditor hadir dari awal hingga akhir. Bahkan 50 tab yang digunakan untuk pemilihan semula di Ampang telah disediakan oleh pihak auditor. Auditor datang jumpa saya, tuan-tuan, pergi soal siasat dekat kemah kita orang. Saya bersaksi apa yang ditulis adalah benar, dan saya sokong kenyataan ini bukan kerana saya sokong Hans Isaac atau tidak sokong Ultimate, tetapi itulah kebenaran yang berlaku di Ampang. Selaku JPP, saya berkecuali kedua-dua pihak saya baik, dan kedua-dua calon sama ada Hans Isaac, Ultimate memang baik. Mereka sangat mesra keduanya. Betul, saya tak ada masalah dengan Hans Isaac. Ultimate. Saya tak ada masalah dengan Ultimate. Ini bukan masalah Ultimate Cuma keputusan flip-flop auditor yang menjadi persoalan besar. Selaku JPP sampai hari ini, bila diminta untuk melihat senarai nama yang dibuang itu pun tidak kesampaian sehingga sekarang. Jangan salahkan anggota parti jika mereka menimbulkan pelbagai persepsi buruk tentang apa yang berlaku di Ampang. Boleh pula Hans Isaac menang 3 kali, tetapi akhirnya tewas pula dengan majoriti 9 undi. Anda rasa anda akan berpuas hati ke? Tentulah tak jawapannya. Kronologi keputusan undian semula. Pertama, semua calon dan wakil diberi taklimat oleh Saiful Izham, timbalan JPP, timbalan pengurusi JPP, sebelum undian bermula. Setelah undian, dan dalam taklimat itu saya dengan Hans Isaac, Ultimate dengan lawyer dia. Saya, Hans Isaac, ada 4 orang dalam bilik tu. Dr. Zaliha, Saiful Izham, saya mewakili Hans Isaac, Ultimate ada lawyer dia. Saya kira lawyer Hans Isaac lah. Setelah undian ditutup 9 malam, semua calon dan wakil calon serta auditor menyaksikan sendiri ketua pengawal. Yang ni bukan undian ragu. Yang ni malam pengiraan. Malam pengiraan pada hari Rabu tu. Menyaksikan sendiri ketua pengawas beri taklimat melalui SOP setelah mengundi, terutamanya tab mode offline. Akhirnya keputusan Isaac menang. Keesokannya bila kira undian ragu, menang lagi Hans Isaac. Baki 50 tak dibuka lagi ni. Tetapi Ultimate dah mengalah. Keduanya bersetuju untuk datangan borang kiraan undi ragu yang memutuskan Hans Isaac menang dengan majoriti 8 undi. Selaku JPP yang menyaksikan kiraan undi ragu, saya juga tanda tangan keputusan itu. Din Binjai ada kat situ, Adam ada kat situ. Itu semua JPP. Ramai lagi lah. 3. Lusanya auditor maklumkan dapatan audit forensik. Ultimate menang majoriti 3 undi. Maka demi keadilan, JPP terpaksa buka dan minta kira balik 50 undi ragu. Tiba-tiba, dan akhirnya bila dibuka 50 undi ragu, Hans menang dengan majoriti 2 undi. Dia dapat 5 undi daripada 50. Saya dah cakap dengan Hans lah, Dato', daripada undi ragu ni you can expect to get 10%. Okay. Tiba-tiba kemarin keputusan Ultimate menang pula dengan majoriti 9 undi. Dan pihak auditor menolak semua undi ragu, dan beberapa undi ragu yang hingga kini saya selaku JPP tidak tahu undi siapa yang dibuang. Kemarin juga desak supaya diadakan mesyuarat khas JPP supaya keluarkan keputusan Ampang, tetapi malangnya keputusan sudah ada dan mesyuarat JPP tidak dibuat, dan akhirnya keputusan Ampang tertera dengan Ultimate menang 9 undi. Tak pernah ada meeting pun, tuan-tuan. Saya memang kesal dengan adab berorganisasi dan demokrasi telah mati dalam JPP. Keputusan telah dibuat oleh 3 top person dalam JPP. Kami yang lain dalam JPP hanyalah rubber stamp. Saya diminta untuk menjaga adab dalam organisasi. Tapi bagaimana saya mau menjaga adab dalam organisasi jika adab organisasi itu pun tidak terlaksana? Bukankah adab berorganisasi mengadakan mesyuarat, dan dalam amalan demokrasi organisasi perlu akur dengan keputusan majoriti, bukan minoriti? Ini mesyuarat pun tidak. Selepas itu dipaksa akur dengan keputusan yang telah sedia ada. Kita tidak boleh salahkan anggota parti jika ramai yang tuduh Anwar masuk campur. Sejujurnya, JPP memang tidak bebas. Banyak keputusan oleh JPP terpaksa dirombak. Maafkan saya terpaksa berkata benar, biarpun amat pahit, tetapi itulah hakikatnya. Itulah kronologi pemilihan Ampang yang tercatat dalam sejarah pemilihan keadilan 2022. Saya masih ingat semasa undian bermula, bila kebetulan bersembang selepas solat asar di surau Dewan Pemilihan. Ultimate dekat saya, kita ni kena buat majlis pembubaran chai selepas pemilihan. Barulah kita boleh bersatu semula. Itulah lontaran idea Ultimate yang menarik untuk elak keretakan dalam parti. Saya setuju. Alhamdulillah, Hans dan Ultimate sangat mesra keduanya, bersahaja dan tidak sombong. Semoga Ampang terus move on dan bersatu dan menang PRU 15 dengan bergaya. Maafkan saya kerana terpaksa menceritakan apa yang berlaku.
berkata benar walaupun pahit. Ketahuilah pahit itu adalah ubat. Jangan kita takut dengan makhluk, tetapi takut dengan Maha Esa. Jangan kita terlalu taksub pada mana pemimpin, kerana ketaksuban itulah yang akhirnya membuat pemimpin lupa dengan pujian dan sanjungan. Satu benda saya boleh kata tuan-tuan, kesimpulan ni, saya tuan-tuan ada baca, boleh tengok balik video ni dekat YouTube dan Facebook. Tuan-tuan boleh baca. Pertama, yang lantik vendor buat sistem adil ni adalah Saifuddin dan Anwar Ibrahim. Ni ada orang tak puas hati ni, tak apa, saya cerita. You all nak sangat kebenaran kan? Saya cerita tentang kebenaran. Kedua, yang melantik JPP ni semua adalah Datuk Saifuddin Nasution dan juga Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang melantik auditor tu pun adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kesimpulan dia, tuan-tuan fikirlah sendiri. Masing-masing dah besar kan, masing-masing boleh buat kesimpulan. Kesimpulan saya boleh kata macam ni tuan-tuan. Saya taksub kepada keadilan. Saya taksub dan berpegang kepada prinsip keadilan. Saya tidak taksub dengan manusia. Siapa yang benar, kita kata benar, walaupun datang daripada pihak musuh. Siapa yang salah, kita kata salah, walaupun datangnya daripada pihak kawan kita sendiri. Jangan takut berkata benar. Dalam Al-Quran juga menyebut, berkatalah benar walaupun orang yang kamu kata benar itu mak bapak kamu, adik beradik kamu, sahabat kamu, diri kamu sendiri. Berkatalah benar, kerana benar itu adalah berkat dengan takwa. Saya ada dekat TikTok. Siapa yang nak pergi kat TikTok sekejap lagi, kita sambung kat TikTok. Siapa nak maki hamun apa semua, pandai-pandai lah. Korang tak ada kat situ, aku ada kat situ. Dan selama ni tuan-tuan, saya menentang kebajatan dan kebobrokan. Saya digantung. Ada orang tadi kata, kena gantung lagi suara dia. Gantung lah. Apa yang saya rugi daripada pengantungan tu? Tak ada rugi apa pun. Saya tak rugi apa pun. Tapi selagi mana kita tak berubah tuan-tuan, if you do not set your house in order, never dream on criticizing the world. Jangan bermimpi nak kritik dunia kalau kita rumah kita sendiri tak boleh kita betulkan. Hari semalam Najib troll pasal benda ni. Sepatutnya biarlah keadilan tu run its course. Kenapa nak takut sangat? Tapi tak apalah. Tak apa. Saya kata saya nak simpan benda ni lepas PRU. Tapi since ada orang dah tulis, dah dedahkan, saya baca je. Saya tu orang baca never do shoot the messenger. Tapi masalahnya parti ni, orang lain yang bercakap, orang lain yang kutuk, saya yang kena gantung. Orang yang mengutuk tu pula sekarang bebas, tak boleh menang lagi kan? Saya yang kena gantung. Tapi tak apalah. You have to do what you have to do. Saya dekat TikTok sekarang ni. Tapi tak apa. Kita kena ingat, kita ada generasi baru. Dan generasi baru ni yang akan membawa perubahan, InsyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap.